Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi dalam video kali ini di mana kita masih dalam topik bab 10 iaitu perimeter dan luas, di mana dalam video ni cikgu akan terangkan subtopik yang kedua iaitu 10.2 luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Okey, ada beberapa perkara yang murid perlu kuasai dalam topik kali ini, iaitu yang pertama, murid haruslah dapat menganggar luas pelbagai bentuk. Kemudian murid haruslah mengetahui cara macam mana untuk mencari luas segitiga, segi empat selari, trapezium dan lelayang, di mana murid akan didedahkan dengan beberapa formula untuk setiap bentuk tersebut. Okey, dan last kali kita akan belajar macam mana nak menyelesaikan masalah berkaitan dengan luas. Okey, jadi kita pergi ke bahagian yang pertama dahulu, iaitu cara untuk menganggar luas yang pelbagai bentuk. Okey, terdapat dua kaedah untuk menganggar luas. Okey, kalau sebelum ni kita belajar untuk menganggar perimeter, iaitu sama ada kita boleh gunakan kaedah grid juga ataupun kita gunakan benang untuk mengukur lilit suatu bentuk. Tapi kali ini kita nak mencari luas, iaitu berapakah luas di dalam objek tersebut. Okey, so kaedah yang pertama dengan menggunakan grid bersisi satu unit, dan ataupun kaedah yang kedua dengan melukis garis-garis berjarak satu unit. So ada dua kaedah di sini. Okey, kita lihat kepada kaedah yang pertama dahulu dengan menggunakan grid bersisi satu unit. Okey, so kalau kita lihat pada gambar rajah ni, cikgu besarkan. Setiap grid ini mempunyai satu unit. Okey, satu ini kita panggil satu unit. Okey, sama juga dengan di sini. Okey. So, bila luas ialah panjang darab lebar. Okey, so untuk mencari luas, kita just darabkanlah 1 darab 1. So, kita akan dapat 1 cm kuasa 2 ataupun 1 unit. Okey, jadi dekat sini, kita kira dulu yang kawasan yang warna pink ini, di mana kotaknya itu penuh. Okey, penuh. Jadi, yang bertanda right ini adalah yang penuh. Okey, so kita kira, dekat sini kita kira. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi, kalau murid tengok dekat sini, dia kata bilangan yang meliputi satu unit kuasa 2 penuh adalah sebanyak 44. Okey, so apa jadi pula dengan kawasan yang berpangkah ni? So, kawasan yang berpangkah ni adalah meliputi kawasan yang lebih daripada separuh. Contohnya satu kotak ni, satu unit darab satu unit ni, yang garisan pink ni mesti lebih daripada separuh. Okey, so lebih daripada separuh kita kira. Kalau kurang daripada separuh, contohnya kawasan yang di cover tu hanya sedikit macam ni, jadi kita tak payah kira lah sebab dia sangat sedikit. Okey, kurang daripada separuh. Jadi kita akan cari yang lebih daripada separuh. Okey, so iaitu kawasan yang berpangkah ni. So kalau kita tengok yang ini memang confirm lebih daripada separuh, 1. Yang ini pun lebih daripada separuh, 2. Yang ini lebih, 3. Yang ni memang kurang daripada separuh, so kita tak ambil lah. Okey, so yang ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 kawasan yang
berlorek itu lebih daripada separuh grid tu. Okey, so kita lihat kenapa yang kawasan lain yang tidak bertanda. So kalau kita lihat dekat sini, ini memang takkan sebab dia sangat sedikit. Ini pun kurang daripada separuh. Ini pun kurang. Ini kurang. Ini kurang. Okey, kemudian ini pun kurang. Ini memang salah lah. Okey, ini pun kurang. Ini pun kurang, kurang, kurang. Semua kurang daripada separuh kita tak ambil. So kita ambil yang lebih daripada separuh saja. Okey, nama pun anggaran. Jadi just kita tambahlah. Okey, so ini jawapan dia 44 tadi kita tambah dengan 10, kita dapat 54 unit kuasa 2. Okey, bergantung kepada soalan lah. Kalau soalan tu tulis dia tak guna perkataan unit, dia guna 1 cm. Contohnya dekat sini dia unit ni dia tukar 1 cm, dekat sini dekat bawah pun unit ni ditukar 1 cm. So dia akan jadi kita kena guna ikut soalan lah. Unit kuasa 2 ni kita kena tukar cm kuasa 2. Kenapa ada kuasa 2? Sebab kuasa 2 ni menunjukkan panjang darab lebar, iaitu luas bagi segi 4. Okey. So kita pergi kepada yang kedua. Kaedah yang kedua dengan melukis garis-garis berjarak 1 unit. Okey. So selain daripada guna kotak-kotak tadi, kita buat garis. Okey, kalau tengok yang warna pink ni ada 9 garis 9 garis di mana beza setiap garis ni adalah 1 unit. Okey, yang berjarak 1 unit. Dia kata dekat sini berjarak 1 unit. Jadi maksudnya antara satu garisan 1 dengan garisan 2 ni beza dia adalah 1 unit. Okey, 2 dengan 3 1 unit, 3 dengan 4 1 unit. So semua beza antara garisan-garisan ni adalah 1 unit. Okey. So bila dah siap buat garisan sampai ke hujung, maka kita kira ada 9 garis. Contohnya lah dalam soalan ni. Jadi dan kita ukur panjang setiap garis tersebut. Berapakah panjang setiap garis? Okey. So kena ukurlah. Okey. So kita tengok dekat sini, dekat gambar rajah jadual ni. Okey, so ini adalah garisan. Garisan ada 9 lah, 1 sampai 9. Okey, yang kita dah buat tadi. Dan panjang setiap garis tu kena ukur. Iaitu 1 sehingga 9 ni, ini adalah ukuran yang telah diperolehi. Okey, so cikgu tak tunjuklah dekat sini. Jadi, untuk dapatkan dia punya luas, iaitu panjang luas adalah panjang kena darab dengan 1 unit. Okey, kenapa 1 unit? Sebab lebar dia hanya 1 unit. Okey, kalau soalan tu kita guna 1 cm, so 1 cm lah terpulang pada soalan. Jadi, apabila kita darab dengan 1, so dia akan jadi sama saja. Okey, sebab apa sama? Sebab kita just darab dengan 1 sahaja, 1 unit. Okey, so bila dah dapat yang ini, 1 unit ni sebenarnya adalah lebar lah. Okey, lebar. Jadi, dah dapat luas lah, panjang darab lebar. Lebar dia adalah 1 unit. Okey, so kita tambahkan semua nombor-nombor di atas dan kita dapat 56.4 unit kuasa 2. Okey, so cikgu harap faham itu adalah cara untuk menganggar luas sesuatu objek yang pelbagai bentuk. Okey, sekarang kita pergi yang spesifik iaitu luas segitiga, segi 4 selari, trapezium dan lelayang. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah kenal objek-objek ni, kita dah kenal dah bentuk dia macam mana. Jadi hari ni kita nak belajar macam mana untuk mencari luas. Okey, so sekarang kita tengok yang segitiga. Okey, segitiga kita belajar sebelum ni ada macam-macam bentuk. Ada segitiga sama sisi, sama kaki, tak sama kaki, segitiga bersudut tepat, tak kisah apa sekali bentuk tetapi dia hanya mengguna formula yang sama. Iaitu apakah formulanya? Ini adalah formulanya. Okey, nampak tak cikgu buat ni? Luas segitiga adalah 1/2 AB. Apakah A? A ialah tapak, B ialah tinggi. Okey? Ataupun kita buat macam ni. Ataupun guna formula yang kat bawah ni sama saja. Okey? Iaitu luas segitiga adalah sama dengan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okey? So, dua ni sama je lah. A tu adalah panjang tapak, B tu adalah tinggi. Okey? Jadi, sekarang kita nak kenal macam mana kita nak mencari tapak dia. Okey, tapak dia mesti yang berada di bawah. So kalau kita lihat dekat sini,
A ni berada di bawah. Nampak tak? Yang cikgu highlight ni, A berada di bawah tapak dia. Yang ni pun sama, walaupun segitiganya berbeza, tetapi kita hanya mengambil ukuran dari hujung ke hujung bucu segitiga tersebut. Itu adalah tapak. Okey, untuk tinggi pula, kalau segitiga yang pertama ni adalah segitiga bersudut tepat ni senanglah sebab kita boleh ambil tinggi dia di garisan ini. Okey, ukuran dekat sini. Okey. So, kalau untuk bentuk-bentuk yang lain, walaupun dia sengit ke apa ke, tak kisah. Yang penting, mesti ukuran tu mesti tegak dan bersudut 90 darjah. Sebab itu, dekat gambar ni dia tunjuk apa? Dia tunjuk garisan dash-dash ni adalah tegak. Okey? Dan ada gambar 90 darjah. Menunjukkan mesti ambil, untuk tinggi mesti ambil dari atas ke bawah. Kita tak boleh ambil yang condong ni, kita tak boleh ambil. Ini memang salah lah. So, kita ambil yang tegak sahaja. Okey, faham Okey, sekarang kita tengok gambar rajah yang ketiga. Okey. So, untuk mengambil dia punya tinggi mesti dari hujung paling atas tegak ke bawah yang bersudut 90 darjah, maka kita tengoklah dia punya ukuran tu berapa. Okey, itu adalah tinggi dia. Okey. Contoh cikgu beri Okey, diberi tapak dia 4 cm dan tinggi dekat sini 6 cm. Okey. So, berapakah dia punya luas? Jadi, kita guna formula yang diberi ni, iaitu luas segitiga adalah 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okey. So, 1/2 tapak dia adalah 4. Kita darab dengan tinggi dia adalah 6. Okey. So, macam mana? Iaitu kita boleh potong. Okey. So, 6 darab 2, 12 cm kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 sebab kita dah darab 4 cm dengan 6 cm. So, cm tu dah 2 kali, dia jadi cm kuasa 2. Okey, cikgu harap semua faham. Okey, sekarang kita pergi kepada segi 4 selari. Okey, ini adalah formula dia. Luas segi 4 selari adalah AB. So, kita tengok dekat sini. Ini formula dia AB. Kenapa AB? Okey. Segi 4 selari, walaupun keadaan dia condong, okey, sisi kanan dan kiri dia condong, sama macam tadi, kita mesti ambil tinggi dia dari atas ke bawah secara tegak. Okey. So, A adalah tapak dia, ataupun dia punya, betul lah tapak. Okey, kemudian B adalah dia punya tinggi. Okey. So, dari hujung ke bawah mesti 90 darjah. Kita tak boleh ambil yang condong ni, kita tak boleh ambil. Ni salah So, kita ambil yang ini sahaja. Okey. So, contohlah soalan tu diberi macam ni. Okey, segi 4 selari ni. Okey, katakan diberi tapaknya adalah 3 cm. So, dia punya tinggi ni adalah 2 cm. So, berapakah luasnya? Kita just darab saja, iaitu tapak darab tinggi. Okey, iaitu ni formula dia. Luas segi 4 selari adalah tapak darab tinggi. Okey, so luasnya adalah 3 cm darab 2 cm. So, 3 darab 2, 6 cm darab cm, maksudnya cm kuasa 2. So, kita dah dapat jawapan. Okey. So, lebih kurang sama macam segi 4, tepat segi 4 sama sisi, kita just darab panjang darab lebar. Cuma beza dia adalah, yang ini dia condong, jadi tinggi tu mesti ambil yang tegak. Okey. Kemudian kita tengok yang bentuk lelayang pula. Untuk mencari formula luas untuk lelayang, okey, ini adalah formula dia, iaitu 1/2 AB. Iaitu A tu apa? A ialah panjang yang bertentangan ni, dua perpenjuru Okey, maksudnya tak kisahlah A dengan B tu yang mana satu, yang penting mesti ambil panjang yang dari hujung sini ke hujung sini satu. Okey, dan dari hujung sini ke hujung sini satu. Okey, samalah dengan yang diberi ni. Okey, ini sama dengan sinilah. Okey, yang ini sama dengan yang ini. Okey, so
iaitu 1/2 darab panjang 2 perpenjuru tersebut, iaitu A dan B. Okey, contoh diberi, contoh A5, B2. Okey, B2 cm. Contohlah. Okey, so kita masukkan saja formula dia adalah 1/2 AB, iaitu 1/2 darab A, iaitu 5 cm, darab B. B ialah 2 cm. Okey, 5 darab 2, 10. 10 bahagi 2, 5. Okey, so kita dapat 5 cm kuasa 2. Okey, yang penting kena ingat formula saja. Ingat formula, semua boleh buat. Okey, sekarang kita pergi kepada trapezium. Okey, so yang ni special. Trapezium ni dia ada macam ni. Okey, nampak macam complicated tapi sebenarnya senang. Okey, luas trapezium ialah 1/2 kurungan A tambah B darab T. Okey, A dan B ini adalah dua sisi yang bertentangan yang selari di antara satu sama lain. Okey, sebelum ni kita dah belajar trapezium bentuk dia macam ni. Okey, bentuk dia macam ni lebih kurang. Kan? Okey, so yang atas dengan bawah je selari. Okey, yang selari ataupun yang bergaris tegak ni, bergaris melintang ni, itu adalah yang kita perlu tambahkan, iaitu A dan B. Okey, so kalau kita tengok kat sini dia dah bagi, ini adalah A. Okey, yang kat bawah ni yang panjang ni adalah B. Okey, kemudian T tu adalah tinggi. Okey, dari hujung atas ke hujung bawah. Okey, itu adalah tinggi. Dari sini, dari kawasan ni, okey, yang oranye ni ke bawah. Tinggi mesti bersudut 90 darjah, iaitu mesti tegak. Okey, contoh yang cikgu beri, contohnya soalan tu dia beri tapak dia 8 cm, dekat atas 3 cm. Okey, kemudian dekat sini 2 cm. Dia punya tinggi 2. So kita masuk formula 1/2 A tambah B darab T, iaitu 1/2. Kita kena selesaikan dalam kurungan dahulu, iaitu A tambah B, 3 tambah 8 darab dengan 2, iaitu tinggi dia. Okey, selesaikan dalam kurungan dulu, iaitu 8 tambah 3, 11. Okey, 11 darab dengan 2. Okey, so kita bolehlah buat macam biasa. Nak selesaikan mana dulu pun tak kisah. Okey, contohnya nak selesaikan darab dulu. 11 darab 2, 22. So kita kecilkan, kita akan dapat 11 cm kuasa 2. Okey, tu contohnya lah cara pengiraan. Okey, jom kita tengok cara kira setiap bentuk tersebut seperti yang cikgu telah explain tadi. Okey, so kita tengok soalan A. Okay, soalan A, macam mana kita nak selesaikan? Ini adalah segitiga. Ingat formula dia adalah luas segitiga adalah 1/2 darab A darab B. A tu tapak, B tu tinggi. Okey, so kita masukkan 1/2 darab A 5 darab 4. Okey, so kita dapat 1/2, 5 darab 4, 20. 20 bahagi 2, kita dapat 10. Jangan lupa letak unit sentimeter kuasa 2. Okey, so itu adalah jawapan bagi A. So, sama tak jawapan? Sama. Okey, kita pergi kepada soalan B. Ini adalah segi 4 selari. Okey, so segi 4 selari ni, formula dia tadi, apakah formulanya untuk segi 4 selari? Iaitu, dia macam segi 4 biasa, iaitu panjang, kalau segi 4 biasa, panjang darab lebar, tapi yang ini kita ambil tinggi, ataupun tapak darab tinggi. Okey, katakan ni A, ini B. Maksudnya, luas dia adalah A darab B. Okey, A dia tapak dia adalah 6.2 darab dengan dia punya tinggi iaitu 3. So kita tekan je lah 6 kalkulator 6.2 darab 3, kita dapat 18.6 cm kuasa 2. Okey, senang saja. Kemudian kita pergi kepada bentuk trapezium. Okey, apakah formula trapezium? Iaitu 1/2 A tambah
B darab T. Okey, ingat tak lagi A tu ialah apa, B tu ialah apa? A dan B adalah dua sisi yang bertentangan yang selari di antara satu sama lain, iaitu di atas dan di bawah yang selari. T adalah tinggi. So kita masuk saja formula A tambah B. Tak kisahlah nak letak 2 tambah 5.4 ke 5.4 tambah 2 ke, tak kisah. Dia akan jadi sama saja. Okey. Dan darab dengan tinggi iaitu 3. Okey. So 1/2. 2 tambah 5.4 kita dapat 7.4 darab 3. Okey. So tekan sajalah kalkulator, tekan 7.4 darab dengan 3. Kemudian kita bahagi dengan 2. So kita dapat 11.1 cm kuasa 2. Okey, kita semak dulu jawapan. Betul tak? Untuk jawapan C. Okey, 11.1 So ini adalah dia punya jawapan lah, 11.1. Okey, kemudian kita pergi kepada bentuk lelayang pula. Lelayang. Okey. So kita pergi kepada bentuk lelayang. Okey, macam mana kita nak mencari luas bagi lelayang? Apakah formulanya? Okey, so luas untuk lelayang sama dengan, sekejap ya, dia hang sikit. Okey, so cikgu harap nampak cara untuk mencari luas lelayang adalah, formulanya tadi ialah apa formula dia? Sekejap dia stuck sikit kat sini. Okey, sambil-sambil tu murid boleh tengok formula. So kita rujuk formula. Apakah formula bagi lelayang? Okey, formulanya adalah satu per 2 AB. Masih ingat lagi tak? AB tu apa? A adalah panjang dan B tu adalah panjang setiap perpenjuru. Okey. So, sama ada nak letak A yang mana tak kisah. Okey, contohnya kalau kita lihat dekat sini, ini adalah ada satu tanda Nampak tak? Dekat buku teks tu ada satu tanda. Bermaksud dia punya panjang adalah sama banyak. Okey. So, maksudnya di sini adalah 2 cm. Okey, jadi kita nak cari panjang ini dahulu. Okey, panjang ini dahulu dari hujung sini ke hujung sini. Contohnya cikgu namakan sini A, sini B. Okey, tak boleh. Kita tak nak guna huruf yang sama. Contohnya sini M, sini N. Okey, so kita nak cari panjang MN dahulu. Okey, so disebabkan dia dah bagi clue, iaitu di sini adalah sama dengan panjang dekat sini 2 cm. Dan masih ingat lagi tak ciri-ciri lelayang ni? Dia adalah garisan di tengah ni adalah paksi simetri. Okay, kalau murid ingat, yang warna oranye ni adalah paksi simetri, di mana dia membahagi dua sama panjang. Okay, so kalau sebelah kanan 2 cm, yang sebelah sini pun mesti 2 cm. Jadi panjang MN atau MN ni, dia punya panjang MN adalah 4 cm. Okay, let's say lah panjang tu kita dah tahu, so kita letaklah darab 4. Okey, kemudian panjang kat sini pula kita nak cari cikgu namakan dia XY lah, nak bagi senang. Okey, so XY kita dah nampak dekat situ 3 tambah 2 iaitu 5 cm. So kita just selesaikan sahaja. Okey, 1/2, 4 darab 5, 20. Okey, bahagi dengan 2 kita dapat 10 cm kuasa 2. Okey, jadi kita cek jawapan. Betul tak? 10 cm kuasa 2. Okey, bagus. Okey. Jadi kita dapat jawapan seperti yang ada dalam buku teks. Okey, sekarang kita belajar cara untuk menyelesaikan masalah pula berkaitan dengan luas. Okey. So tengok pada gambar rajah ni, arahannya adalah rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah PRTV yang berbentuk segi 4 tepat. Okey. So ni TV. Okey, kawasan segitiga PQW dan okey, ini adalah PQW adalah segitiga Ini adalah segitiga. Dan
kawasan trapezium UTSX. Okey, so dia dah bagi tahu UTSX ni adalah trapezium. Okey, digunakan untuk menanam pokok pisang dan pokok rambutan. Okey, kawasan selebihnya yang berlorek digunakan untuk menanam pokok betik. Hitung luas kawasan tanaman pokok betik. Okey, jadi sebenarnya ayat panjang-panjang yang diberi tu dia bukan bagi saja-saja. Okey, setiap ayat yang diberi tu ada makna dia ataupun kita boleh guna untuk menyelesaikan masalah. Okey, jadi cikgu nak tunjuk cara untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita faham dulu dia kata kawasan yang tidak berlorek ni dia nak tanam pokok selain daripada pokok betik. Okey, sekarang dia suruh kita cari kawasan yang ditanam pokok betik adalah kawasan yang berlorek warna kuning ni. Jadi kita nak cari luas, okey? Dan kalau kita tengok kawasan yang warna kuning ni dia ada bentuk dia kita susah nak cari luas dia. Dia tak ada bentuk yang spesifik. Contohnya dia tak ada menyerupai bentuk segi empat, dia tak ada menyerupai bentuk trapezium, layang ke tak ada. Jadi kita fikir kalau tadi dia dah bagi clue, kita ada segitiga, kita ada trapezium, kita boleh cari luas segitiga dan trapezium tu, maka kita boleh tolakkan dengan keseluruhan kawasan iaitu PRTU iaitu segi empat tepat. Okey. So, kita cari dulu luas kawasan PRTU. Okey, luas PRTU iaitu segi empat tepat adalah panjang darab lebar. Okey. So, panjang dia lebar dia berapa? Okey. So kita tengoklah antara PQR ni kita ada 4 dekat sini, kita ada 12. So kita tambahkan saja 4 dan 12 tu. So kita dapat 16 meter. Okey. Ikut soalan, ada soalan guna cm, ada soalan guna meter. Jangan salah tulis. Okey. Darab dia punya lebar berapa iaitu 5. Kita tambah dengan 5. So 10 lah. 10 meter. So, kita dapat 160 meter kuasa 2. Ini adalah luas keseluruhan kawasan tersebut. Okey. Jadi, sekarang kita nak tolak dengan segitiga, kita nak tolak trapezium. Kita cari luas segitiga PQW ataupun QPW ke tak kisahlah. Okey. So, luas segitiga adalah 1/2 AB. Iaitu 1/2 tapak darab tinggi. Okey. So tak kisah tapak dengan tinggi sebab sekarang dia beri segitiga bersudut tepat. Bila bersudut tepat bermaksud kita boleh ambil tinggi dia yang dia dah beri. Okey. So kita just buatlah. Iaitu 1/2 darab 4 cm darab 4 meter darab dengan 5 meter iaitu kalau kita kira 4 darab 5, 20. 20 bagi 2 dapat 10 meter kuasa 2. Okey. So, sekarang kita dah dapat dekat sini 10 meter kuasa 2. Okey. Sekarang kita cari luas trapezium pula. Iaitu luas UTSX. Okey. UTSX trapezium. Okey. Ini formula dia. A tambah B darab T. Okey. Ingat A dan B ni adalah dua garis yang selari di antara satu sama lain iaitu garis S. Okey, yang ini dengan yang ini. Kenapa cikgu tak ambil TS dengan UX? Sebab TS kalau awak tengok dia tegak. UX ni dia ada condong sikit. Okey, dia condong. Jadi dia tak selari dengan TS. Kita ambil dengan selari iaitu XS dan UT. Iaitu 3 tambah 4 meter darab dengan tinggi iaitu 5 meter panjang ST. Okey, sekarang kita kira sajalah. Ingat yang penting cara nak selesaikan tu mesti betul. Kita selesaikan dalam kurungan dahulu. 4 tambah 3 7 meter. Okey, darab dengan 5 meter. And then kita bahagilah dengan 2. Okey, 7 darab 5 35 bahagi dengan 2 kita akan dapat 17.5 meter kuasa 2. So, luas kat sini adalah 17.5. Okey. Jadi, boleh tak kita cari kawasan yang berlorek ni? Bolehlah. Kita just tolak sahaja. Iaitu, okey, ni cara nak jawab periksa. Mesti buat detail. Luas kawasan berlorek ialah 160 meter kuasa 2
kita tolakkan dengan 10 meter kuasa 2. Kita tolak 17.5 kuasa 2. Okey, tekan saja kalkulator. 160 tolak 10 tolak 17.5. Maka kita akan dapat 132.5 meter kuasa 2. Okey, so kita dah dapat dah jawapan. Okey, jom kita semak. Okey, so sama dengan jawapan yang kita dapat tadi. Sama tak kelas? So, kita dapat 132.5 kuasa 2. Samalah dengan yang kita dapat tadi. Okey, sekarang kita pergi contoh soalan lain yang cikgu ambil dalam buku teks juga. Okey, ini soalan ni nombor 3 ni. Dalam rajah di sebelah, PRST dan PQWV ialah segi empat tepat. So, kita perhatikan betul-betul PRST. Kat mana PRST? Okey, kena pasti dahulu. Lepas tu PQVW kat mana? Iaitu yang ini. Okey. Ialah segi empat tepat. Okey, itu clue yang pertama. Kemudian dia bagi lagi. Q, V dan U masing-masing ialah titik tengah bagi sisi PR, PU dan PT. Okey, so kita tengok Q dulu. Q adalah titik tengah. Okey, so maksudnya titik tengah PQ dengan QR tu dia bahagi dua lah. Okey, so kita tengok TS ada 14 cm. Maksudnya dekat sini akan jadi 7, sini jadi 7. Itu maksud dia. Okey, V pula. Kita tengok V. V ni adalah titik tengah bagi P dan U. Okey, so ini dengan sini adalah sama banyak. Okey, so kita tengok dulu apa lagi clue yang ada. Okey, diberi dekat sini 10 cm. Okey, kita biarkan. Kalau kita tak boleh nak cari, kita biarkan dulu. Okey, kita tengok U pula. U ialah titik tengah bagi P dan T. Nampak tak ni? U kat sini. Cikgu tanda dengan biru ni. U adalah titik tengah di antara P dan T. Okey, katakan RS adalah 10 cm. Maka dekat sini kita akan dapat 5. PU ni kita akan dapat 5. Okey, dan PV ni berapa yang cikgu tanda ni? PV ni kita bahagi pula dengan 2, iaitu 5 bahagi 2 kita dapat 2.5. Sini 2.5, sini pun 2.5. Itu maksud dia lah. Okey, cari luas kawasan yang berlorek. Okey, sekarang kita nak cari kawasan yang berlorek luasnya. Kita nak cari yang ini dahulu. Yang P, Q, V, W. Okey, so ni segi empat tepat. So kita cari luas dia adalah panjang dan lebar lah. Iaitu dia punya dekat sini 7. Sini tadi kita dah cari 2.5. So kita darab je lah. 7 cm darab 2.5 cm. Okey, 7 darab 2.5 dapat berapa? Kita akan dapat 17.5 cm kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 ya. Jadi kawasan ni kita dah dapat dah 17.5 kuasa 2. Sekarang kita nak cari yang ini pula. Yang kawasan besar ni. Sorry. Okey. So dekat sini U, R, S, T. Okey. So apa yang kita dapat info? 10, sini 14, sini 5. Okey, nampak tak kawasan mana yang ini adalah bentuk trapezium? Kawasan mana yang selari di antara satu sama lain? So kita kena pasti dululah. Okey, disebabkan UR ni condong, so dia tak selari. So kita ambil yang kanan kiri dia. So garisan ni dengan garisan RS ni adalah selari. Okey, so yang ini A, yang ini B lah. Okey. So, dia punya formula 1/2 A tambah B T. Okey. So, A tambah B yang selari, kita tak kisahlah nak ambil 5 tambah 10 ke 10 tambah 5 ke, tak kisah. Okay. Cikgu tak 5 tambah 10. Tinggi dia adalah yang tegak ni. Garisan tegak ni iaitu 14. Okey, so kita just selesaikan dalam kurungan dahulu. 5 tambah 10, 15. Darab dengan 14. Okey, so cikgu nak kecilkan. Sini 7. 15 kita darab dengan 7. Kita akan dapat 105 cm kuasa 2. Okey.
Tapi tak habis lagi. Jangan tinggal macam ni sebab dia nak jumlah. Jadi bila dia nak jumlah, kita kena tambahkanlah 17.5 cm kuasa 2 tambah 105 cm kuasa 2. Okey. So, kita tambahkan. Kita akan dapat 122.5 cm kuasa 2. Okey. So, kita dah dapatlah jawapannya. Okey. Sekarang kita pergi ke soalan yang last cikgu akan bincang dalam video ni. Okey. So, bila ada nampak ikon gambar otak ni, bermaksud ni soalan kebat lah. Okey. Dalam rajah di sebelah, VSR ialah garis lurus dan PSUV ialah sebuah lelayang. Hitung luas seluruh rajah. Okey, so kita tengok betul-betul gambar rajah ni. Dia kata garisan apa? VSR ialah garis lurus. Okey, VSR garis lurus. Dan VUSP adalah lelayang. So, ini adalah lelayang. Nampak tak lelayang ni? Okey. So, dia suruh cari jumlah keseluruhan gambar rajah ni. Luas dia. Okey, jadi macam mana kita nak, jadi kita kategorikan dulu gambar rajah ni kepada bahagian-bahagian yang kita rasa boleh buat lah. Iaitu, okey, kalau yang ini, bahagian A ni adalah lelayang. Ataupun cikgu nak namakan kat sini dululah. Okey, yang ini A ni cikgu grupkan ataupun labelkan dia sebagai yang kita nak cari adalah kawasan segitiga. Kemudian ini adalah bentuk trapezium, kawasan B ni trapezium dan C ni adalah lelayang. Jadi kita kena guna formula yang kita belajar tadi, kita tambahkan semua, kita akan dapat jawapan. Okey, so kita cari yang kawasan A dulu iaitu segitiga. So kalau kita nampak dekat sini, sini 3, sini 3.5 cm. So senang sajalah, luasnya iaitu 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, AB tapak darab tinggi. So 1/2 darab 3 darab 3.5. Okey, so tekan saja 3 darab 3.5 kita bahagi dengan 2. Iaitu kita akan dapat 5.25 cm kuasa 2. Okey, so kawasan A kita dah dapat. Kita pergi kepada kawasan B pula. Okey, B adalah sebuah trapezium. Okey, dan kita nak cari, ingat formula dia mesti 1/2 A tambah B T. Okey, di mana A, B ni adalah kawasan ni yang selari. T ni adalah tinggi dia. Sorry. Okey, ni tinggi dia. Jadi, kita tengok dia dah bagi sini 7. Tinggi pun kita dah ada 7. Maaf ya, video terputus. Jadi, kita sambung. SR tu, kita tak tahu dia punya panjang. Okey. So, ini yang kita nak carilah. Panjang SR ni yang kita nak cari. Okey. Jadi, macam mana kita nak cari panjang SR? Itu cerita dia jadi kebat tu. Jadi, so, cikgu besarkan gambar rajah ni. Okey. Kita perhatikan betul-betul macam mana kita nak cari panjang SR. Okey. Jadi, murid nampak tak ni? Cikgu keluarkan pembaris kan? Okey, nampak tak? Bucu dekat U adalah sama dengan bucu dekat hujung apa yang kat bawah ni? P. Okey. So, cikgu akan buat garisan putus-putus ni. Warna oranye. Okey, cikgu akan buat garisan putus-putus ni. Okey. So, garisan ni bukan garisan saya saja. Ingat bentuk lelayang, dia garisan tengah tu adalah simetri. Jadi dia membahagi dua sama banyak lah. Okey. Jadi, satu lagi kawasan, kalau murid perasan dekat atas ni, S dengan T ni. Okey. S dengan T ni sebenarnya adalah, U dengan T ni adalah jarak yang sama dengan titik ni. Titik ni contohnya cikgu namakan dia X lah. Okey. X dengan S. Okey, kawasan ni X dengan S ni adalah ukurannya adalah
3 cm. Okey, murid nampak tak? Yang dekat atas ni, UT ni adalah panjang. Okey, cikgu buat garisan warna pink lah. Oh sorry, cikgu buat warna hijau. Okey, nampak tak dekat sini? Okey, dekat sini dengan sini. Okey, nampak tak ni? Okey. So atas 3 dekat bawah pun 3. UT adalah sama panjang dengan XS. Okey, yang cikgu dah label tu. Jadi boleh tak kita nak cari panjang SR ni? Okey, bolehlah cari. Kenapa boleh cari? Sebab kalau murid perasan, kalau murid perasan, PQ ni adalah garisan yang di antara. So kalau tengok cikgu akan buat garisan ni warna hijau. Okey. So kita kena fikirlah Okey. So kalau dekat sini 7, okey, sini 7, maka dekat sini 3. Okey, dekat sini 7. Lepas tu dekat atas tu XS tu 3. Maka kita nak cari dekat sini senanglah, iaitu kita just tolak 7 tolak 3. So panjang SR adalah 4 cm. Okey, so cikgu harap nampak apa yang cikgu terangkan ni. Okey, 4 cm. So sini 4. Okey, boleh tak kita cari jawapan? Bolehlah. Okey, sebab semua maklumat dah cukup lengkap. Jadi 1/2 A tambah B, iaitu yang atas dengan bawah, 4 tambah 7. Kita darab dengan tinggi pun 7. Okey, selesaikan dalam kurungan dulu, iaitu 7 tambah 4, 11. Darab, T ni kita ganti dengan 7. Okey, darab dengan 7. Okey, so 11 darab 7. Kita akan dapat 77, kita bahagi dengan 2, kita akan dapat 38.5 cm kuasa 2. So kawasan B pun kita dah dapat. Okey Okey, sekarang kita nak cari kawasan C pula. Okey. So kawasan C adalah kawasan lelayang. Okey, kawasan lelayang. Okey. Jadi formula kawasan C ni, okey, cikgu akan lukis mula kawasan C ni, lelayang ni. Formulanya adalah 1/2 AB. AB ni adalah garisan sama ada garisan ni, yang berpenjuru ni, ataupun garisan yang ini. Okey. So kita nak tahu panjang setiap garisan perpenjuru ni, iaitu yang pertama kita tengok apa yang telah diberi. Okey. So kalau tadi kita dah cari dekat sini 3 cm Kalau rujuk dekat gambar rajah dekat atas tu, yang cikgu telah tulis dengan tulisan oranye tu 3 cm. Okey. Kena ingat baliklah cikgu dah terangkan tadi macam mana kita dapat 3 cm. Okey. So disebabkan garisan lelayang ni, ini adalah paksi simetri dia. Okey, kawasan tengah ni paksi simetri. Jadi bila simetri, dia adalah sama panjang lah kanan dan kiri. So sini pun akan jadi 3 cm juga. Okey, so bila 3 cm dan 3 cm, jumlah dia adalah 6 cm. So darab 6. Okey, kemudian kita dah dapat dah lebar dia 6. Okey, panjang dia pula berapa? Okey, so panjang senang saja, iaitu kita just tambah je bahagian ni. Okey, nampak tak 7 dengan 3.5. Okey, sebab dekat sini panjang dia adalah 7, sini panjang dia adalah 3.5. Okey, so 7 tambah 3.5 iaitu 10.5. Okey, so kita just tekanlah kalkulator. 6 darab 10.5. Okey, kita dapat 63. Kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat 31.5 cm kuasa 2. Okey, so nak cari jumlah luasnya. Okey, jumlah. Kita just tambahlah kawasan A tambah kawasan B tambah dengan kawasan C. Okey, so A tadi kita dah dapat berapa? Jawapan dia 5.3
cm kuasa 2 tambah kawasan B 38.5 cm kuasa 2 tambah kawasan C iaitu 31.5 cm kuasa 2. Okey, kita just tekan kalkulator 5.25 tambah 38.5 tambah dengan 31.5 dan kita terus dapat jawapan iaitu 75.25 cm kuasa 2. Okey, so sebenarnya bila kita dah dapat tu memang kita akan rasa seronok lah. Jadi ini adalah contoh soalan kebat di mana sebenarnya dia bukanlah susah, cuma kita kena pandai mencari clue-clue yang ada pada gambar rajah. Okey, so cikgu harap semua buat latihan, perbanyakkan latihan. Sebenarnya dalam buku teks tu ada sangat banyak latihan dan murid boleh rujuk buku teks jawapan dekat belakang tu untuk lihat sama ada apa yang kita kira tu sama tak dengan jawapan. Kalau sama maksudnya kita dah buat pengiraan yang betul. Okey. So cikgu harap ilmu yang cikgu bagi ni dimanfaatkan, perbanyakkan latihan dan itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum.